Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari topik golongan kata di bawah aspek morfologi, iaitu bertajuk kata kerja. Okey, definisi kata kerja. Kata kerja ialah kata yang merujuk kepada perbuatan atau keadaan. Kata kerja perbuatan dicirikan oleh adanya gerak atau perbuatan, sama ada perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Perbuatan tersebut boleh dilakukan pada diri sendiri atau dilakukan terhadap orang atau benda lain. Manakala kata kerja keadaan ialah kata kerja yang tidak menampakkan sesuatu perbuatan itu dilakukan secara jelas atau tidak menunjukkan adanya gerak laku. Kebanyakan kata kerja keadaan menunjukkan perbuatan yang dikaitkan dengan kognisi, peristiwa, kepunyaan, pemberian dan sebagainya. Ciri-ciri kata kerja. Kata kerja boleh didahului dengan kata bantu. Contoh ayat, mereka sedang membaca buku. Ayat mereka sedang membaca buku, predikatnya ialah pasal kerja, iaitu sedang membaca buku. Sebelum dalam predikat tersebut dimulai dengan perkataan sedang. Sedang ialah kata bantu. Kemudian diikuti dengan kata kerja itu membaca. Jadi ciri kata kerja boleh didahului oleh kata bantu. Ciri seterusnya ialah kata kerja perbuatan dapat dijadikan perintah dalam ayat minimal. Maksud kata kerja itu digunakan untuk memberi perintah ataupun memberi arahan. Contohnya pulangkan, keluar, simpan. Walaupun hanya satu patah perkataan, tetapi perkataan tersebut berpotensi menjadi ayat minimal apabila diucapkan dengan intonasi yang betul. Seterusnya, ciri kata kerja yang kata kerja dapat didahului oleh kata nafi tidak. Contohnya tidak belajar, tidak terkatakan, tidak menjadi. Belajar, terkatakan, menjadi ialah kata kerja. Seterusnya kita akan melihat aspek penggolongan kata kerja. Ataupun jenis-jenis kata kerja. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif, kata kerja pasif. Kata kerja aktif terbahagi kepada dua, iaitu kata kerja aktif tak transitif dengan kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif tak transitif terbahagi pada tiga, iaitu kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Kita tengok satu persatu ya. Kita mulakan dengan kata kerja aktif tak transitif. Kata kerja aktif tak transitif terbahagi kepada tiga. Pertama ialah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Maksud berpelengkap ialah selepas kata kerja tersebut mesti diikuti oleh pelengkap. Sekiranya tidak diikuti oleh pelengkap, ayat menjadi tidak gramatis. Contoh penyakitnya beransur sembuh. Dalam ayat ini kata kerja ialah beransur. Sekiranya kita noktah selepas perkataan beransur, ayatnya menjadi tidak gramatis. Penyakitnya beransur atau ayatnya macam tergantung. Jadi perlu pada satu unsur lain untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Jadi contohnya ialah kata sembuh, perkataan sembuh. Jadi penyakitnya beransur sembuh. Jadi sembuh ialah berfungsi sebagai pelengkap dan beransur ialah kata kerja aktif tak transitif berpelengkap. Seterusnya ialah kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap. Apa beza berpelengkap dengan tanpa pelengkap? Kalau berpelengkap memerlukan pelengkap. Tanpa pelengkap maksud dia tidak memerlukan pelengkap. Sekiranya ayat tersebut diletakkan ada noktah selepas kata kerja, ayat itu masih lagi gramatis dan kata kerja tersebut boleh berdiri sendiri. Contoh ayat, mereka masih bersembang di situ. Tulisan yang cikgu warnakan dalam ini menunjukkan bahawa inilah unsur keterangan yang boleh digugurkan. Kenapa boleh digugurkan? Kerana sekiranya kita gugurkan keterangan tersebut, ayat itu masih lagi gramatis. Mereka masih bersembang.
Jadi bersembang ialah contoh kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Selanjutnya kita melihat juga kata kerja tak transitif tadi, kata kerja tak transitif tanpa pelengkap tadi, apabila diperluaskan dengan kata nama, maksud dia selepas kata kerja tak transitif tanpa pelengkap diikuti oleh kata nama tanpa meletak frasa seni nama, ayat tersebut adalah salah. Ini bermakna bahawa kata nama yang tak diluaskan selepas kata kerja tak transitif tanpa pelengkap memerlukan kata sendi nama ataupun dengan kata frasa sendi nama. Okey, contoh mereka berbincang tentang hal itu. Okey. Berbincang ialah kata kerja tak transitif. Okey. Tentang hal itu ialah frasa sendi nama. Sekiranya kita gugurkan kata sendi nama tentang, mereka berbincang hal itu, ayat itu jadi tidak gramatis, ya. Sebab berbincang ialah kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Itu juga dengan contoh ayat satu ayat lagi, ahli sentiasa ingat akan peristiwa itu. Sekiranya kita mau gugurkan kata sendi nama akad, ahli sentiasa ingat peristiwa itu, ayat itu sudah tidak menjadi gramatis. Sebab sepatutnya selepas kata kerja ingat mesti diikuti oleh frasa sendi nama, itu akan peristiwa itu. Okey, seterusnya ialah kata kerja tak transitif berpenerang. Okey, kata kerja tak transitif berpenerang ialah kata kerja yang terdiri pada kata kerja aktif tak transitif yang diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Kata nama tersebut bukan berfungsi sebagai objek ataupun sebagai pelengkap. Kenapa dia bukan berfungsi sebagai objek ataupun pelengkap? Kerana ayat yang mengandungi kata kerja tak transitif berpenerang ini tidak boleh dipasifkan. Okey, jadi unsur nama di belakang kata kerja tersebut bukanlah sebagai objek. Kemudian kata kerja tak transitif berpenerang, dia boleh berdiri sendiri, maksudnya dia boleh tanda nokta selepas kata kerja. Jadi unsur yang hadir selepas tu bukanlah, dikatakan kata nama yang hadir selepas tu ialah bukanlah pelengkap. Okay, contoh ayat, kita tengok contoh ayat. Okey, ayat Fatimah berbaju batik. Okey, Fatimah berbaju batik. Okey, berbaju ialah kata kerja, kemudian batik ialah kata nama. Okey, kata nama di sini bukanlah objek sebab ayat ni tak boleh dipasifkan. Jadi bukan juga sebagai pelengkap sebab dia boleh noktah selepas baju. Contohnya Fatimah berbaju. Okey, jadi unsur yang hadir selepas berbaju ialah kata nama. Jadi bila kata nama dia ialah berfungsi sebagai penerang. Jadi berbaju ialah kata kerja tak transitif berpenerang. Berbeza dengan kata kerja tak transitif berpelengkap tadi. Contoh mereka berbincang tentang hal itu. Okey, maknanya sebelum hal itu mesti ada kata sinama tentang. Kalau kata kerja tak transitif berpenerang, selepas kata kerja terus kata nama. Maknanya bukan frasa seni nama, frasa nama. Okey, sebab frasa nama ataupun kata nama tersebut ialah berfungsi sebagai penerang. Okey. Contoh lain, adik berjalan kaki ke situ. Okey, selepas berjalan ialah adanya perkataan kaki. Kaki ialah berfungsi sebagai penerang. Okey. Bermakna kalau kita gugurkan penerang ni, dia akan jadi adik berjalan ke situ. Ayat ni masih lagi gramatis. Okey. Seterusnya, kita tengok ayat kata kerja aktif transitif. Okey, kata kerja aktif transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek atau penyambung. Kata kerja memerlukan objek atau penyambung. Apa dia objek atau penyambung? Objek atau penyambung ini ialah terdiri daripada kata nama ataupun frasa nama ataupun klausa nama. Okey. Dan ayat yang mengandungi kata kerja aktif transitif, ayat tersebut boleh dipasifkan. Ini yang membezakan kata kerja transitif dengan kata kerja yang lain. Ya. Kata kerja transitif boleh disertai dengan satu objek atau dengan dua objek. Okey, lepas ni kita akan tengok ayat yang menunjukkan penggunaan kata kerja transitif dengan satu objek ataupun dua objek. Okay. Contoh ayat Luqman mengayuh basikal. Okey, Luqman ialah subjek, mengayuh basikal ialah predikat. Okey. Mengayuh ialah kata kerja transitif.
basikal ialah objek. Okay. Sekiranya soalan mengatakan bagaimana awak boleh mengenal pasti bahawa mengayuh itu kata kerja transitif dan basikal itu ialah objek. Okey, caranya ialah seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Okey. Kata kerja transitif, ayat tersebut boleh di pasif. Boleh di pasif. Dan selepas kata kerja transitif mesti disambung oleh objek dan objek ialah kata nama. Okey, jadi bila kita pasifkan, okey, basikal itu kita letak di hadapan ataupun basikal mengambil alih tempat subjek. Jadi basikal, objek basikal mengayuh ialah kata kerja transitif. Apabila dipasifkan, dia perlu ditukar kepada kata kerja pasif. Jadi mengayuh kepada dikayuh. Okey, Luqman ialah subjek. Okey, dan Luqman ialah kata ganti nama diri orang ketiga. Jadi perlu diletakkan kata sendi oleh. Jadi basikal dikayuh oleh Luqman. Jadi mengayuh ialah kata kerja transitif. Okey. Kita tengok pula kata kerja transitif dengan dua objek. Okey. Contoh ayat Kamal mencarikan adiknya pekerjaan. Okey. Kamal ialah subjek, mencarikan adiknya pekerjaan ialah predikat. Dalam predikat fasa kerja tersebut adanya kata kerja iaitu mencarikan. Jadi mencarikan ialah kata kerja transitif. Adiknya ialah objek tepat, pekerjaan ialah objek CP. Kerana adiknya dengan pekerjaan ialah dua unsur yang berbeza. Okey, jadi seperti ayat yang sebelum ni, macam mana kita boleh katakan mencarikan ini kata kerja transitif dan adik ni ialah objek, pekerjaan ni juga objek ialah kerana ayat ini boleh dipasifkan sebabnya hanya kata kerja transitif saja yang boleh dipasifkan. Okey. Apabila dipasifkan, okey. Kata kerja transitif yang mengandungi dua objek, apabila dipasifkan, objek tepat akan mengambil alih tempat subjek. Jadi adiknya ialah objek tepat. Okey, mencarikan ditukar kepada imbuhan pasif, kata kerja pasif iaitu dicarikan. Kemudian diikuti oleh objek CP itu pekerjaan. Kemudian akhirnya ialah subjek iaitu Kamal. Jadi Kamal orang ketiga. Jadi adiknya dicarikan pekerjaan oleh Kamal. Jadi objek tepat, kemudian kata kerja pasif, kemudian objek CP, kemudian subjek. Okay, sebenarnya kita melihat kata kerja pasif. Okey, kata kerja pasif ialah kata kerja yang terhasil daripada perubahan ayat aktif transitif kepada ayat pasif macam dibincangkan tadi, iaitu ayat yang mengandungi kata kerja transitif, ayat itu boleh dipasifkan. Apabila dipasifkan, dia akan menggunakan imbuhan pasif seperti awalan di, awalan ber, awalan ter, apitan di-kan, apitan di-i, apitan ke-an, apitan ter-kan, apitan ter-i dan penanda pasif kena. Kita tengok contoh ayat. Ayat menggunakan imbuhan awalan di. Makanan itu ditutup dengan saji. Makanan itu ditutup dengan saji. Ini ialah ayat pasif imbuhan awalan di. Kalau kita contohnya saji menutup makanan itu. Jadi makanan itu ialah objek, jadi makanan itu ditutup dengan saji. Okey. Itu juga dengan awalan ber. Pakaian itu belum berbasuh. Belum berbasuh. Maknanya objeknya ialah pakaian kotor itu. Subjeknya tidak diwujudkan di dalam ayat pasif ini. Jadi pakaian kotor itu belum berbasuh. Okey. Awalan ter, jendela rumahnya masih terbuka. Jendela rumahnya masih terbuka. Kemudian apitan di-kan, pesakit itu tidak dibenarkan keluar wad. Okey. Seterusnya ialah contoh ayat seterusnya ialah apitan ke-an. Lelaki itu kesejukan di luar rumah. Okey. Apitan ter-kan.
Kesakitannya tidak tergambarkan oleh saya. Okey, apitan ter-i. Permintaannya tidak terpenuhi oleh saya. Okey. Bagi ayat yang mengandungi apitan terkan dengan ter-i, apa yang cikgu nak terangkan kat sini, semua imbuhan ter untuk ayat pasif, sekiranya subjek ialah orang pertama atau kedua, perlu diletakkan oleh. Perlu diletakkan sendi oleh. Kata sendi oleh. Berbeza dengan ayat pasif yang menggunakan imbuhan selain daripada ter. Contoh, saya membaca buku. Okay, saya ialah subjek, membaca buku ialah predikat. Membaca ialah kata kerja transitif, buku ialah objek. Jadi apabila kita pasif, objek mengambil alih tempat subjek, jadi buku membaca jadi dibaca. Jadi buku dibaca oleh saya. Ayat itu tidak gramatis kerana kata transitif ialah membaca. Jadi buku itu saya baca. Tapi sekiranya saya terbaca buku itu, bila kita pasifkan dia, buku itu terbaca oleh saya. Itulah perbezaan awalan ter dengan imbuhan lain dalam ayat pasif. So, inilah penanda pasif kena. Perompak itu kena tangkap oleh polis. Okey. Sekiranya pelajar menemui perkataan kena dalam ayat, okey, kena ialah menunjukkan ayat tersebut ialah ayat pasif. Walaupun ayat tersebut telah digugurkan oleh dan subjek. Contohnya, perompak itu kena tangkap. Ayat itu masih lagi gramatis. Ya. Dan ayat itu sebenarnya ialah ayat pasif. Ya. Mungkin digugurkan subjek. Jadi, kalau tak digugurkan subjek, ayat itu diaktifkan. Polis menangkap perompak itu. Ini adalah sebahagian daripada kerja yang kita bincangkan untuk video pertama. InsyaAllah nanti kita akan ikuti sambungan untuk video berikutnya, sambungan kata kerja. Okay, dan pelajar boleh mencuba latihan yang slide latihan diberikan ini dan insyaAllah kita jumpa lagi dan selamat belajar. Terima kasih.